Ini kita dapat 3x tambah 4, 3, 2, 6. Jadi semua ke bawah jadi 2. Seterusnya, kita dapat tadi 4 bahagi 3x, dapat ni T2 bahagi 2. 4 darab 2 bagi 3x tolak 2. Kita dapat 8 3x tolak 2. Okay, betul? Negatif 2 kan? Sebab 4 tolak 6 negatif 2. Boleh? Seterusnya gfx. Nantikan fx ke dalam g sama juga. Kita mudahkan, kita akan dapat 4x bagi 2x tolak 3. Okey, boleh? Kita samakan itu, boleh? Kita mudahkan. Samakan pembawah 3x 4 dengan 2x tolak 3. Okey, kita selesaikan yang ini dulu. Tambah 4 bahagi 2. Jadi 3x 4x tolak 3 dengan 4x tolak 3. Di bawah semua dah ada pembawah yang sama, iaitu 2x3. Boleh? Jadi kita dah turunkan bawah, jadi 3x 4. Jadi tidak akan lagi. Jadi 12 tambah 4x. Boleh? Lepas tu kita mudahkan, kita akan dapat 4x bahagi 2x tolak 3. Okey, baru boleh selesaikan sini. Cikgu nak fokuskan macam mana kita nak samakan pembawah. Boleh? Seterusnya. Jadi kita lihat FGX penyelesaiannya atau jawapannya tak sama dengan GFX. So, GFX tak sama dengan FGX. Maka kedua-duanya bukan fungsi, tidak punya fungsi songsangan. Okay, bezakan 2x bagi 3x kuasa 2 tambah 4 terhadap x. Terusnya tentukan ini. Okay, ini untuk kata 5. Kita bincangkan nanti. Soalan 3, tunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak MNO dan MPO. Diameter dan seluruh belajar ialah 14 cm. Baik, kita boleh tambahkan semua ni, kita samakan dengan 14. Boleh?
Ataupun kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi ini y kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2. Boleh? Ingat lagi teorem Pythagoras. Y kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2. Lepas tu kita mudahkan. Jadikan y sebagai rumus. Jadi kita akan dapat 10 tolak 7x. Lepas tu kita nak cari x dulu kan. Gantikan y sama dengan 10 tolak 7x. Gantikan. Tambah 16 sama dengan 25 x kuasa 2. Kita guna calculator, mod. Masukkan tukar equation. Kita akan masukkan A berapa. E berapa. Kita akan dapat 6x tolak 29 x tolak 1. Sama dengan sifar. Ataupun kita dapat terus jawapan x sama dengan 29/6. Atau x sama dengan 1. Okey, boleh? Ada soalan? Soalan ni? Kita ada banyak bincang tentang soalan bentuk ni kan? Baik, boleh? Kita pergi kepada soalan logaritma. Ingat lagi hukum-hukum logaritma. Memudahkan log 2, 2x tolak 1 tolak 4 log 4x kuasa 2 tambah 3 log 2x. Cuba kita selesaikan ini. Ingat lagi macam mana nak selesaikan? Okay, daripada log 2, 2x tolak 1, kita akan mudahkan dengan tukarkan asas log 4 kepada asas 2. Okay, ingat lagi macam mana nak tukarkan asas log 4 kepada asas log 2. Okay, ingat lagi kan? Lagi log 2, 2x tolak 1 tolak 4 tukar kepada log 2 x kuasa 2 log 2 2. Log 2 berapa? 4. Yes. Tambah kita boleh kasihkan hukum kuasa the power of. Terus kita jadikan 3 ni, kita jadikan x kuasa 3. 3 log 2 x sama dengan log 2 x kuasa 3. Boleh? So ni kita mudahkan jadi berapa? Log 2, 2x tolak 1 tolak 4 log 2 x kuasa 2 jadi log 2 2 kuasa 2.
Di log 2, log asas 2, 2 sama dengan 1. Di bawah ni jadi 2 kan. Log 2, 2x tolak 1, 4. Log 2 x kuasa 2, di mana tadi log asal 2, 2 dan sama dengan 1, maka dia akan jadi 2. Betul? Jadi log 2 kuasa 2, log 2 kuasa 2 sama dengan 1. 1 darab dengan 2, 2. Okay, sebenarnya kita buat apa? Kita batalkan 4 bahagi 2. Buat berapa? Ataupun kita boleh terus dapat form macam ni pun boleh dikira dapat makal. Sampai sini pun cukup log 2, 4. Ini kita tukarkan. Lepas tu hukum power off ni kita naikkan atas jadi x kuasa 3. Okey, memadai ini kita dapat makal. Seterusnya kita nak selesaikan persamaan ni. Okey, kita selesaikan persamaan ni. Tolak ni kita jadikan dia tambah terdarab bahagi tambah dari darab. Tolak dari bahagi tambah dari darab. Okey, dari sini kita akan samakan dengan negatif 1. Kita sambung di sini. Untuk soalan B, di log 2, 2x tolak 1. Ini dah jadi 2 kan. Jadi kita naikkan atas jadi tolak log x kuasa 4 tambah log kuasa 2 x 3. Tolak dari bahagi tambah dari darab jadi log kedua 2x tolak 1 bahagi x kuasa 4. Nampak? X kuasa 4 darab x kuasa 3. Kita mudahkan dulu sebelum kita samakan dengan negatif 1 ya. Okey. Lepas tu kita buat apa? X kuasa 3 dengan x kuasa 4 kita boleh mudahkan jadi berapa? X. Boleh? Ada soalan? Okey, lepas ni baru kita samakan dengan negatif 1. Jadikan persamaan 2x tolak 1 bagi x kan sama dengan negatif 1. Tukar kepada bentuk indeks. Ingat lagi bentuk indeks? Siapa yang ingat bentuk indeks? Berapa? Tukar bentuk indeks supaya kita boleh selesaikan persamaan ini.
Okey, ada yang dapat Okey. Di 2x tolak 1 tukar pada bentuk indeks sama dengan 2 negatif 1. 2 negatif 1 sama dengan 1/2 kan? Okey, jadi kita carikan x berapa? 2, 2x tolak 1 sama dengan berapa? X. Betul? X. Kita darabkan silang. Kembangkan 4x tolak 2 sama dengan x. Okey. Jadi 4x tolak x sama dengan 2. 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Okey, ada yang dapat kan? Mudah. Jadi kita dapat selesaikan x sama dengan 2/3. Ada soalan? Negatif 1. Negatif 1 ni kita tukar jadikan kuasa. Ingat lagi? Kita lihat form indeks balik. Ha, dia akan jadi 1/2 atau 2 negatif 1. Sebab log 2 tukar pada indeks. Log asas 2 tu dia akan jadi base untuk indeks. Nombor base atau asal nombor 2. Jadi negatif 1 itu adalah kuasa. Yes. Lain soalan? Ya, tak ada. Tak ada. Okay, next. Soalan berikutnya hukum linear. Okay, ingat lagi hukum linear. Apa kita perlu buat? Darjah menunjukkan graf garis lurus y kuasa 2 melawan 1/x. Ungkapkan y dalam sebutan x. Okay, apa kita perlu cari? Itu yang kita perlu cari mula-mula. Langkah pertama, dia ada garis lurus, rumus persamaan linear. Kita ingat lagi, y sama mx campur c kan. Jadi kita perlu cari m dan c. Baik. Disebabkan hukum linear ini asalnya grafnya adalah melengkung, maka kita akan gantikan kepada y sama mx tambah c. Okey.
Ingat lagi, ni linear, ini yang kita tukar kepada linear. Di y ni kita akan gantikan y kuasa 2, x ni kita akan gantikan 1 per x. Jadi kita kena cari m dahulu, kecurunan dia. Okay, apakah kecurunan dia? Ingat lagi rumus. Y kuasa 2 tolak y 2, kuasa 2 y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1, ataupun y1 tolak y2 bahagi x1 tolak x2. Di y2 tolak y1, x2 tolak x1 12 per 3, m sama dengan 6. Kita dapat kecurunan ni 6. Jadi ada C tak pintasan dia? C. Jadi dia tidak melintas atau bersilang dengan paksi Y atau Y kuasa 2. Maka C sama dengan sifar. Maka kita gantikan semua ke dalam persamaan untuk jadikan ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kita tahu Y sama dengan M X campur C. Gantikan semua. Y sama dengan Y kuasa 2. Ini kita gantikan. Sama dengan 6 1 per X tambah cos sifar. Boleh? Okey, dalam keempat tengok semak balik. Gunakan kalkulator dapat berapa? 4 ya. Ini 18 kalau dapat tempat Okey, saya semak 4. Kalau ada ni kita kena semak dulu. Empat. Kita mudahkan Y kuasa 2 sama dengan 4 per X. Okey. Lepas tu dia nak rumuskan. Rumus selalunya Y kuasa 1 Jadi kita pindahkan kuasa 2 dari punca kuasa 4 per X. Boleh? Jadi kita kena gantikan Y kuasa 2 ke dalam alfabet Y atau Y besar dan X besar. Sebab ini pertukaran daripada graf lengkung ke graf linear atau lurus. Baik, ada soalan lain? Lihat salin ke depan. Ini. Okay, sudah. Seterusnya kita pergi soalan untuk ini. Topik berapa ni? Ingat lagi. Ya, set. Sets.
Darjah 7 menunjukkan dinding yang berbentuk segi 4 tepat dengan lebar 4 tambah 7 kuasa 5 tersek 5 meter. Diberi panjang dinding itu 3 kali lebarnya. Hitungkan luas dinding. Itulah bentuk 4 tambah Q kunci kuasa 5. Dengan keadaan PQ ialah nombor nisbah. Jadi P dan Q adalah nombor nisbah. Maka kuasa 5 atau set 5 ini adalah nombor bukan nisbah. Jadi kita akan bentukkan seperti kehendak soalan, iaitu PQ bentuk nisbah dan set 5 bukan nombor nisbah. Okey, mula apa kita perlu buat? Okey, kita bentukkan persamaan. Persamaan kalau kita nak selesaikan. Tapi yang ini kita hitungkan pada bentuk ni je. P campur Q set 5. Dia beri panjang ini 3 kali ganda ataupun 3 kali lebarnya daripada lebarnya, panjangnya 3 kali dan lebarnya. Apa kita perlu buat adalah luas. Kita nak cari luas. Sebabnya hitungkan luas dinding nak bentuk 4 ditambah Q set 5. Apa perlu buat? 3 kali ganda lebarnya. Jadi panjangnya 3 kali lebarnya. 4 tambah 7 kuasa 5 darab 4 tambah 7 kuasa 5. Okay, jelas? Nampak tak? Jadi kita mudahkan panjang dia ataupun kita kembangkan 3 darab 4 12, 3 darab 7 1. Jadi 12 tambah 21 set 5. Kita boleh kurungkan 4 tambah 7 set 5. Lepas tu kita kembangkan 12 darab 4, 12 darab 7 set 5. Buat berapa? 48. Tambah 12 darab 7 berapa? Okey, 44. Set 5. Lepas tu kembangkan yang belakang ni 21 darab 4 berapa? Sama dengan 84 set 5. Akhirnya yang ni 147. Ya. Lupa set 5. Baik, kita mudahkan dengan yang ini. Yang sama ni. Dah lupa. Set 5 ni darab set 5. Set 5 sama dengan set 5 berapa? Kita bincang kat sini. Set 5 darab set 5 sama dengan berapa? 5. Di set 1 darab 7 147. Set 5 darab set 5 5. Tukarkan jadi 5.
5. Maka 48 tambah yang sama bentuknya ni 84 tambah 84. Okey? 168. Lima tambah, ini terus kita darabkan. 147 darab 5 berapa? Boleh semak dengan kalkulator. Buat berapa? Betul, 735. Okay, mana yang kita boleh mudahkan lagi? 48 tambah 735. Dapat berapa? 783. Jadi bentuknya kita dapat yang ni. Okey, kita sama. Bentuk kita mudahkan. Kita akan dapat 783 tambah 168 set 5. Ini sama bentuk dia. 783 ni P tambah dan Q sama dengan 168 set 5 set 5. Betul? Okay, sampai sini dah kita selesaikan. Okay, ada soalan? Ingat set 5 darab set 5 sama dengan 5. Sama koefisien atau sama bentuknya. 84 set 5 tambah 84 set 5. Tambah, bila kita tambah tak perlu set 5 84 set 5 tambah 84 set 5, kita jadikan set 5 tambah set 5 tu jadi 5 tak boleh, sebab dia tambah, hanya darab je. Set 5 darab set 5 baru kita dapat 5. Boleh? Macam tu. Okay, seterusnya kita dah bincang soalan akhir. Dia bentuk apa soalan ni? Okay, bentuk apa soalan ini? Janjang Okay, janjang. Janjang aritmetik atau janjang nisbah ataupun ratio. Janjang apa tu? Janjang ratio atau janjang geometri? Ya, janjang geometri. Jadi kita kena pastikan ratio dia R, A dan rumus dia. Ingat lagi rumus dia? Rumus dia apa? Untuk kita cari ni. Okay, sebelum kita cari apa dia nak mahu. Jualan motosikal di Malaysia bermula pada tahun 2018 meningkat secara konsisten sebanyak 10.9%, sebanyak 5,221 unit motosikal terjual pada tahun 2019. Anggarkan jumlah motosikal yang terjual di Malaysia daripada tahun 2018 hingga 2025. Jadi kita lihat dia berturutan. Dan dia konsisten meningkat konsisten sebanyak 10.9%. Maksudnya dia punya ratio tu tetap. Jadi kita nak cari ratio dia. Berapakah ratio dia? Atau nisbah dia? Berapa ratio dia?
Kita tukar kepada perpuluhan. Ini kita cari R. Jadi konsisten sebanyak 10,9%, maksudnya 100% tambah dengan 10,9 bagi 100, kita akan dapat berapa? Guna kalkulator, semak 101,9. Betul tak? Betul lah. Mesti dah tambah 100. Itu maksudnya 10,9%, daripada 100%, harga asal dia meningkat sebanyak 10,9%. Kita dah dapat R. Lepas tu kita cari A. A macam mana kita dapatkan A? Okay, dari R kita boleh tahu bahawa sebutan pertama bagi sebutan kedua. Atau sebutan kedua bagi sebutan pertama. Ingat lagi? Sebutan pertama bagi sebutan kedua ke, ataupun sebutan kedua bagi sebutan pertama. Ya, sebutan kedua bagi dengan sebutan kedua ni pertama. Jadi kita dah tahu ratio, kita nak cari sebutan pertama, iaitu R sama dengan T kuasa 2 sama dengan sebutan pertama ni A. T 1 ni kita samakan dengan A. Maka kita cari A dia berapa. Gantikan ratio tadi dengan sebutan kedua. Ini sebutan kedua sebanyak 521,230 unit masa pada tahun 2019. Jadi 2018 adalah sebutan pertama, 2019 adalah sebutan kedua. Kita gantikan R sama dengan T2 sama dengan A, R1,9, T2, 521,230 bagi A. Jadi A kita dapat 521,230 bagi 1,109. Semak kalkulator dapat berapa? Betul, jadi kita dapat 470,000 Lepas tu kita gunakan rumus sebutan S. Ingat lagi? SN okey, dapat jawapan berapa? Semak guna kalkulator. Dapat 5,553,678
jumlah motosikal yang terjual pada 2018 dan 2025. Seterusnya kita nak cari angka kebilangan motosikal yang berjaya dijual syarikat tersebut. Jadi kita dah cari tadi S8 kan. S8 keseluruhan tahun daripada 2018 hingga 2025. Jadi sekarang dia nak mahu jualan daripada 2021 hingga 2025. Jadi S8 kita tolak dengan S3 sajalah. 3 tahun iaitu 2018, 2019 dan 2020 tidak termasuk dalam soalan B ni. Betul? Sebab dia mahu 2021 hingga 2025. Maka kita tolakkan sebutan ke-8 dengan sebutan yang ketiga. Ini ketiga sebutan ketiga. Okey, so ini S3 Jadi macam biasa S8 tadi kita dah dapat. Teruskan gantikan S3 ke dalamnya. Ini S3 semua ni. S3 N ni 3/1. Kita semak dapat berapa? Untuk 5 tahun jualan dia, anggaran berapa jual bilangan motosikal yang terjual. RM7,984,405. Tapi perlu kita ingat syarikat Iman berjaya menguasai 36%. Jadi kita kena darabkan 36 bagi 100 sebab dia menguasai 36% saja pasaran di Malaysia. Jadi kita darab dengan 36% dapat 1,434,386. Dia ada soalan? Tak ada soalan Jadi tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Kita akan sambung kita peperiksaan instrumen ini di waktu dan masa yang sama pada minggu hadapan Jadi kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Sama-sama.